Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-654 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan membaca sepotong dua ayat daripada Al-Quran yang kita boleh jadikan sebagai ibrah pengajaran untuk kita bawa dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak di ruangan komen TikTok ada Azaz dan juga Sari, Rania Umar serta semua sahabat-sahabat yang lain. Di ruangan FB pula ahlan-ahlan Bunga Lawang, Saniyah Mustafa, As-Sulaimi, Safia Sapian, Ali Lili, Wan Muhammad Suid, kemudian Hazmi, Rin Khairil, Maryam Muhammad, Aminah Hitam serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sebagai sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Pada pagi ini kita telah tiba pada muka surat yang baru, muka surat 183 pada surah yang ke-8 Al-Anfal ayat yang ke-46. Saya minta izin untuk minum dulu. Maka pada ayat yang ke-46 muka surat 183 surah yang ke-8, marilah sama-sama kita baca dahulu ayat ini. Saya jemput, saya minta sahabat-sahabat yang ada Al-Quran untuk turut baca bersama, kerana setiap satu huruf mempunyai ganjaran yang luar biasa. Kemudian baru kita lihat kepada kaitan dan juga ringkasan ayat yang ke-46 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Maka ringkasan ayat yang ke-46. Maka pada ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang sifat-sifat la'allakum tuflihun, orang-orang yang berjaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bahawa antara sifat orang-orang yang berjaya adalah mereka taat kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua, mereka mempunyai sifat sabar.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga pada ayat ini agar tidak berpecah belah, tidak bersengketa, tidak bertengkar dan bergaduh, kerana pertengkaran, perselisihan hanya akan membawa kepada kelemahan. Maka apakah ringkasan ayat 46 lagi sekali? Ketika mana Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang yang berjaya, la'allakum tuflihun, maka Allah Subhanahu wa taala sebut sifat mereka adalah taat kepada Allah, Rasul serta sabar. Dan yang ketiga, mereka tidak berselisih, bertengkar dan berpecah belah, kerana itu hanya akan membawa kepada kelemahan. Apakah pula kaitan ayat yang ke-46 dan juga ayat sebelumnya? Maka ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-45 secara umum menceritakan perintah yang Allah berikan kepada orang beriman untuk mereka ada ketika mana berperang menghadapi musuh, iaitu bermula daripada ayat 45, perlu pada waktu itu untuk fasbutu, untuk teguh. Yang kedua, wadhkurullaha katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasul. Dan yang keempat, sabar. Serta yang kelima, tidak berpecah belah, tidak bersengketa. Maka inilah 5 sifat yang Allah perintahkan untuk orang beriman ada ketika mana mereka berhadapan dengan musuh, ketika mana mereka berada di dalam medan pertempuran, mudah-mudahan akan beroleh kemenangan. Maka kita telah kongsikan ringkasan, telah kongsikan kaitan. Apakah terjemahan ayat 46? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ullah, dan taatlah kamu kepada Allah, wa rasulah, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala, dan janganlah kamu tanaza'u, berpecah belah, bersengketa. Tanazu' maksudnya bersengketa, bertengkar, bergaduh. Kerana fatafshalu, firman Allah, maka kamu akan menjadi lemah. Al-fashal, menjadi lemah. Dan bila kamu menjadi lemah, watadhhaba, dan akan hilang pergi, rihukum, kekuatan kamu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, dan bersabarlah kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Maka ini adalah terjemahan ayat 46. Apakah mesej yang kita boleh dapat walaupun kita sekadar melihat terjemahan? Maka di sini sebenarnya ada 3 mesej yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Yang pertama, pentingnya untuk mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak pisahkan. Ada orang pada waktu itu dia kata dia nak terima Al-Quran kerana Al-Quran datang daripada Allah, tetapi nak menolak akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nak terima hadis, hanya nak menerima Al-Quran. Padahal ketaatan kepada Allah disekalikan dengan ketaatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atii'ullaha wa rasulah. Maka itu mesej yang pertama. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mesej ni sangat jelas. Kemudian mesej yang kedua yang kita boleh nampak walaupun sekadar daripada terjemahan, Allah ingatkan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Mesej yang kedua adalah, dan jangan kamu bersengketa, maka kamu akan menjadi lemah dan hilang pergi kekuatan kamu. Maka ini mesej yang kedua. Dan ini yang banyak berlaku pada zaman kita, di mana berlaku begitu banyak perpecahan, persengketaan, sehingga akhirnya umat Islam walaupun jumlah sangat banyak, tetapi pada waktu itu lemah dan hilang kekuatan mereka. Maka yang kedua adalah
peringatan untuk tidak berpecah belah, supaya tidak menjadi lemah dan hilang pergi kekuatan yang Allah berikan kepada umat Islam. Dan mesej yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, bersabarlah kamu, innallaha ma'as sabirin, kerana sesungguhnya Allah bersama dengan golongan yang sabar, dengan orang-orang yang sabar. Maka ini adalah tadabbur ataupun mesej yang kita boleh dapat daripada sekadar melihat kepada terjemahan ayat. Maka apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat-ayat ini? Maka ketika mana pada penghujung ayat yang sebelum ini, ayat 45, bila Allah Subhanahu wa taala seru orang-orang beriman untuk berjaya, perlu memiliki sifat-sifat seperti fathbutu, teguh, wadhkurullaha katsira, ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka sambungan daripada itu, sifat yang ketiga untuk berjaya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ullaha wa rasulah, perlu untuk mentaati Allah dan juga Rasul. Perlu untuk mentaati Allah dan Rasul. Kerana apabila manusia pada waktu itu, Allah dah seru dia dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Maka kepercayaan menuntut kepada ketaatan. Bila kita dah benar-benar percaya, kita sepatutnya patuh dan taat. Macam contoh, orang yang dia percaya kepada seseorang, sama ada kerana cinta ataupun pada waktu itu kerana itu adalah majikan dia, dia percaya kepada visi dan misi majikan dia, dia akan buat apa yang orang yang dia percaya suruh lakukan, dia akan buat. Kepercayaan menuntut kepada untuk ketaatan. Itu adalah apa yang biasa berlaku di dunia. Maka bila seseorang itu dia benar-benar beriman, sepatutnya dia taat kepada Allah dan juga Rasul. Dan manusia, kalaulah dia tak taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan taat kepada selain daripada Allah dan Rasul. Sebab manusia ini lemah, dia kena ikut seseorang, dia akan ikut seseorang. Sebab itu kalaulah manusia dia tak nak mentaati Allah dan Rasul, dia akan taat kepada seruan nafsu dia, dia akan taat kepada was-was dan bisikan yang datang daripada syaitan. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala nakkan orang beriman, lagi-lagi pada waktu yang begitu sukar seperti peperangan, perlu mentaati Allah dan Rasul. Maka pengajaran yang kita boleh dapat bila kita gabungkan kedua ayat-ayat ini, kedua ayat 46 dan ayat 45, maka bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, disusuli dengan datangnya wa atii'ullaha wa rasulah, bahawa kepercayaan kepada Allah menuntut untuk mentaati Allah dan Rasul. Wa atii'ullaha wa rasulah. Kemudian bila kita lihat pada ayat 45 tentang la'allakum tuflihun, orang-orang yang berjaya dia akan mentaati Allah dan juga Rasul. Sebab itu disebutkan di sini Allah dalam tafsir Al-Wasit, Allah telah memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul supaya seseorang itu benar-benar beriman dan dia menghadapi peperangan ujian yang sukar biqulubin naqiyah, dengan hati yang bersih, wa binufusin safiyah, dengan jiwa yang suci. Lalu kalaulah tidak, maka pada waktu itu dia akan ikut ajakan nafsu, dia akan ikut bisikan syaitan. Manusia kalaulah dia tak ikut Allah, dia pasti akan menghinakan dirinya mengikuti selain daripada Allah. Dia pasti. Kalaulah dia tak ikut Allah, dia pasti pada waktu itu akan mengikuti makhluk Allah. Kalaulah dia tak nak ikut Rasulullah, dia pasti akan mengikuti nafsu ataupun bisikan syaitan dan sebagainya. Maka pengajaran yang pertama, tadzakur yang pertama, bila Allah sebut tentang iman dan ati Allah,
maka orang yang beriman dan percaya kepada Allah sepatutnya mentaati Allah dan Rasul. Dan yang kedua, bila kita lihat la'allakum tuflihun wa ati'ullaha wa rasulah, orang-orang yang berjaya dia pasti akan mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada ayat ini adalah Allah melarang wala tanaza'u, dan janganlah bertengkar. Ahlan, terima kasih banyak-banyak ahlan kepada sahabat yang berada di TikTok. Saya nak sebut nama pun saya tak pasti sebab dia dalam tulisan bahasa Jepun ataupun Korea, wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairah. Maka Allah Subhanahu wa taala, pengajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang rahsia kejayaan adalah wala tanaza'u, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Jangan bergaduh. Jangan pada waktu itu berselisih. Kenapa? Apakah yang bakal berlaku bila manusia bertengkar? Bila manusia pada waktu itu berselisih, bergaduh, maka Allah ingatkan dua akan berlaku, fatafshalu, maka kamu akan menjadi lemah. Menunjukkan segera. Bila manusia pada waktu itu dia bertengkar, dia pada waktu itu bergaduh sesama sendiri, dalam satu-satu organisasi, dalam satu keluarga, dalam satu yang sepatutnya hala tuju, sepatutnya sama, tapi bertengkar, bergaduh, berselisih, maka dia akan membawa kepada fatafshalu, membawa kepada menjadi lemah. Dan ini yang berlaku kepada kebanyakan kelompok, kebanyakan institusi, kebanyakan keluarga, kebanyakan umat Islam, maka menjadilah lemah. Dan manusia bila lemah, watadhhaba rihukum, maka akan hilanglah kekuatan dia. Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada ayat ini, apabila manusia pada waktu itu bertengkar, berselisih, bergaduh, ianya tak akan membawa kepada kebaikan, sebaliknya hanya membawa kepada kelemahan dan hilangnya kekuatan. Maka itu peringatan yang sangat besar. Namun inilah benda yang paling susah. Benda yang paling susah adalah pada waktu itu untuk berdamai. Benda yang paling mudah adalah pada waktu itu untuk berselisih, bertengkar dan bergaduh. Sebab itu di dalam surah Al-Hujurat Allah ingatkan, orang-orang yang beriman sekalipun ujiannya pada waktu itu adalah bergaduh, bertengkar, berselisih. Firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Orang beriman pun ujian dia adalah perpecahan. Ujiannya pada waktu itu adalah pergaduhan. Itu yang berlaku kepada orang yang beriman. Maka sebab itu pengajaran yang kedua adalah Allah ingatkan untuk tidak bergaduh, bertengkar, kerana ianya hanya akan membawa kepada kelemahan dan hilangnya kekuatan. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka pengajaran yang ketiga, bagaimanakah pada waktu itu nak mengelakkan kepada pergaduhan dan pertengkaran? Perlu kembali kepada wa ati'ullaha wa rasulah. Untuk elakkan wala tanaza'u, nak mengelakkan pergaduhan dan pertengkaran, perlu kembali kepada wa ati'ullaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul. Sebab bila taat kepada Allah dan Rasul, harapannya dia tidak akan ikut nafsu. Bila tak ikut nafsu, dia tidak akan membawa kepada perpecahan dan pergaduhan. Kenapa berlakunya perpecahan dan pertengkaran? Sebab manusia pada waktu itu masing-masing nak mengikuti kehendak nafsu yang tersendiri. Maka pada waktu itu orang ni mendakwa ikut dia sebab dia yang betul. Orang ni mendakwa ikut aku, dia yang betul. Orang ni pula kata ikut aku, dia yang betul. Padahal yang sepatutnya adalah mentaati Allah dan Rasul, bukan mengajak manusia kepada diri dan perjuangan sendiri, tapi nak mengajak manusia kepada Allah dan Rasul.
Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut bahawa pentingnya untuk mentaati Allah dan Rasul, la makana fiha litanazu' wal ikhtilaf, supaya tidak berlakunya pertengkaran dan pergaduhan. Maka itu pengajaran yang ketiga. Sebab itu Allah ingatkan, Allah susun wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u. Taatlah Allah kepada Allah dan Rasul, supaya tidak kamu pada waktu itu berpecah belah, bertengkar dan bergaduh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, pengajaran yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan apa yang diperlukan untuk mengelakkan kepada perpecahan adalah wasbiru, pentingnya untuk ada kesabaran. Manusia kalau tak sabar, dengan mudah bergaduh. Manusia kalau tak bersabar, dengan mudah nak bertengkar. Manusia kalau tak ada sabar, dengan mudah akan pada waktu itu membawa kepada perpecahan. Tetapi kekuatan orang beriman adalah orang beriman memiliki sifat sabar. Lalu sebab itu dilengkapi ketaatan kepada Allah dan tidak berlakunya pada waktu itu perpecahan apabila dikuatkan dengan sabar. Maka sabar adalah sangat-sangat penting. Sebab itu firman Allah di hujung ayat, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama. Allah bukan sekadar tolong, Allah bukan sekadar bantu. Lalu rahsia kenapa mereka ini adalah orang-orang yang beroleh kemenangan? Sebab Allah bersama dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaat, insya-Allah. Saya minta maaf saya tak boleh lama pada pagi ini sebab ada majlis akad nikah pada pagi ni, nak kena nikahkan orang. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.